Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan umur, diberikan usia di tubuh badan kita ni. Insya-Allah dengan adanya sisa umur di tubuh badan kita ni, dapatlah kita mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusi majlis, imam bila-bila, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Tasik Gelugor Pulau Pinang kerana sudi menjemput hamba yang fakir lagi ini datang sekadar berkongsi ilmu, insya-Allah, dan juga menyambung ukhuwah daripada pantai timur bawa ke utara ini, insya-Allah. Semoga perkongsian ilmu pada malam ini dapat beri manfaat kepada yang mendengar dan lebih-lebih lagi kepada yang membaca ini, insya-Allah. InsyaAllah malam ini kita santai-santai je dah, insyaAllah. Bukan berat-berat sangat, heavy tanam, gengan-gengan je, insyaAllah. Lepas tu saya nak minta izin, kalau saya cakap bahasa Kelang boleh tak? Boleh dah. Boleh cakap Penang, tapi takut orang tak faham. Orang Penang tak faham, takut gitu dah. InsyaAllah dah, santai-santai di mana, insyaAllah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nar azaba yawm al-qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratan yu'li minhuma imam ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba wa innahu la ahwanu azaba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Nu'man kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan sesaan penghuni neraka pada hari kiamat kelak, iaitu seorang lelaki yang akan diletakkan di bawah telapak kakinya dua buah bara api neraka sehingga mendidih otaknya, yakni dengan sabit kepanasan api neraka yang diletak di bawah tapak kakinya. Dia tidak mengira bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, walhal dialah orang yang paling ringan sekali siksaan di dalam neraka tersebut. Muslimin-muslimat sekalian, hadis ini mungkin kan kebanyakan pada kita biasa dengar. Hadis ini duduk di dalam pada bab menyatakan seringan-ringan azab di dalam kitab 40 hadis penawar hadis. Syekh Fahmi Zamzam dibawa hadis ini sebagai satu ancaman, beri satu ancaman berat kepada kita. Nak kapau ke kita ni di akhirat kelak, orang yang paling ringan sekali diazab dalam neraka adalah seorang lelaki yang diletak dua api neraka dan di bawah tapak kaki dia. Dengan sambil letaknya dua tapak kaki tadi dengan api neraka, sambil dengan kepanasan tersebut menggelegak naik sampai bawah. Muslimin-muslimat, cukup setakat tu kita nampak tak? Yang kata azab Allah Ta'ala ni dia syadid, kelak. Seumpama seperti kita masuk air di dalam kendi, letak di atas dapur, kita panas di bahagian bawah. Bila sampai satu tahap kepanasan tersebut, dia membuak-buak,
Gelegok air tadi tu dengan sabit panas di bawah. Muslimin-muslimat, begitulah bagi seorang lelaki yang dikenakan ke atasnya azab di dalam neraka dengan sabit panas api neraka jadi letak di bawah tapak kakinya. Gelegok naik sampai kotor. Badan tak kena bakar. Badan tak kena bakar. Tapak kaki je kena bakar. Tapi panas naik sampai kepada. Muslimin-muslimat, kita bukan kata kena bakar puasa satu hari dah. Puasa sehari dah. Dahaga tekak ni hanya Tuhan je tahu. Nah, puasa sehari. Pada puasa tu duduk dalam ekong tu. Duduk dalam ekong, kerja dalam ekong. Bukan masih rupuk tengah padang. Dah. Duduk dalam ekong daripada pukul 9 sampai pukul 5 duduk dalam ekong. Begitu pun muslimin-muslimat, dahaga tekak hanya Allah Ta'ala je tahu. Bila masuk je waktu berbuka, isteri ni, bang, kurma bang, kurma, sunat-sunat. Ya? Itu buat dia. Bang, kurma bang, ambil kurma bang. Oh. Bang, ambil kurma bang. Kamu, dahaga. Bang, makan kurma bang, sunat. Kamu! Bekan. Pasal apa? Dahaga tekak. Gitu pun muslimin-muslimat, bukan duduk tengah panas. Dahaga tadi tu dengan sabit puasa satu hari, agak-agak muslimin-muslimat boleh tahan dari neraka Allah Ta'ala. Neraka Allah Ta'ala ni yang kata satu hari tu duduk di dalam neraka seumpama 1000. Allah Ta'ala, muslimin-muslimat dah takut dah. Dan lelaki tadi Nabi kata dia merasakan dia yang paling diazab sekali di dalam neraka. Padahal Nabi kata dia serengan-rengan azab. Tapi dia rasa dengan sabit azab tadi tu, dia rasa dia yang paling berat sekali. Muslim-muslimat, kalau cakap cara orang putih kat dia sesuatu unexpectable, sesuatu di luar jangkaan kita ni. Selagi mana kita boleh bayang azab neraka ni, tak boleh dalam. Teruk lagu mana pun, dahsyat lagu mana pun, dia worse than that, kalau orang putih kata. Teruk pada duit. Ni neraka Allah Ta'ala. Pasal apa? Neraka ni Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sebut di dalam hadis, Allah Ta'ala bakar api neraka ni ribu-ribu tahun. Daripada merah api neraka tu bakar lagi. Bila bakar sampai satu tahap beribu-ribu tahun, neraka tadi menjadi putih warna ni, api tersebut. Bakar lagi, akhirnya warna dia menjadi hitam kelam. Rupa-rupanya ahli neraka ni duduk di dalam neraka dalam keadaan gelap. Lepas tu orang putih dia kata apa? Orang duduk dalam neraka ni dia darkness, dalam kegelapan. Muslim-muslimat, takut daripada Allah Ta'ala. Dia kata neraka ni bukan tempat kita biasa dengar dia penjara-penjara ni. Kan? Penjara Guantanamo Bay. Kenapa? Oh tu. Tempat mujahidin Islam dihantar di sana. Seluruh mujahidin di satu dunia ni ditangkap di mana-mana negara pun, dan akhirnya dihantar di mana? Di penjara Guantanamo Bay. Atau di situ ada video yang terlepas. Ambil terlepas siapa? Kepada orang awam. Muslimat boleh tengok tu azab cukup tu. Kalau 5-6 tahun lepas kita tengok dia kata tahanan-tahanan dihimpun, dia letak berderet-deret. Kita tengok tadi tu dengan perasaan yang malu. Tengok ni yang kata mujahidin Islam, tengok dia baca Al-Quran, dia mari masuk dalam sel, disepak di kepala, jatuh, dia buka, dia loroh pakaian sampai telanjang bulat. Mujahidin Islam, Al-Quran dia ambil campur, dia kecing ni. Al-Quran tadi dia kecing. Muslimat sebenarnya sampai tahap itu semua. Kita rasa teruk semua pok-pok ni. Hak biasa kita tengok pula yang terbaru ni, isu yang terbaru, isu kezaliman yang satu puak Syiah ke atas umat Islam Sunni di Syria.
Di antara video-video, di antara gambar-gambar yang terlepas, di antara dia apa dia? Seorang budak berumur dia kurang setahun lebih. Dia keluar di badang-badang tu. Sekali keluar ni menangis budak tadi tu. Bukan keluar main, keluar hidup-hidup. Dia buat macam ikan kembung. Tahu ikan kembung? Kita nak makan ikan kembung goreng tu, kita keluar di badang dia. Kita buat tubik perut, buat tubik luar. Budak tadi pun gitu juga lebih kurang. Dia keluar badang dia sampai nampak isi merah. Dia lock menangis gitu je. Dia keluar lagi. Keluar. Akhirnya budak tu hilang suara nak menangis. Kita kata dahsyat semua. Dia ni kalau aku dapat dah dua. Dok dia aku mati. Begitu je. Dok dia mati aku mati. Pasal apa? Geram kita tengok tu. Dengan azab yang dibuat tadi. Muslim-muslimat, azab Allah Ta'ala worse than that. Masuk je dalam neraka tu, harapan kita ni untuk keluar hilang. Muslim-muslimat, bukan kata cerita neraka lah. Cerita hari pertama kita bergelar mayat. Daripada himpunan hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kali kita nak putus nyawa tu pun kita ni takut hanya Allah Ta'ala je tahu. Takut ni hanya Allah Ta'ala je tahu. Kita duduk tara mana pun muslim-muslimat, duduk di Tasik Gelugor baik, Bukit Martajam baik, dan duduk di Bertang baik. Ingat, malaikat Israel pernah sampai di bumi ni. Dia kata malakal maut. Malaikat yang ambil kerjanya, ambil nyawa orang ni di Tasik Gelugor ni dia pernah sampai. Dalil dia, sini ada tak kawasan kubur? Ada tak? Kawasan perkuburan ada tak sini? Tu dalil dia. Ada orang mati bermakna dia pernah sampai. Dan kemungkinan malaikat maut tadi pernah masuk dalam rumah kita. Cuma hak dia masuk tu muslim-muslimat belum sampai lagi giliran kita. Turn kita belum sampai lagi. Hak dia masuk tu giliran orang lain dulu. Giliran mak kita dulu. Giliran ayah kita dulu. Ataupun giliran anak-anak kita dulu. Muslim-muslimat sampai satu masa keluar giliran kita pula. Tamu cerita di neraka lah. Neraka tu jauh ni. Cerita kesesaraan kita hari pertama bergelar mayat. Tiba hati ni muslim-muslimat hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun di atas dunia ni. Tiba-tiba hari pertama kita bergelar mayat baru kita tahu ni betapa kita putus dengan segala hubungan kita dengan dunia, putus segala-galanya. Yatim piatu seorang diri dia di dalam liang lahat. Sebab itulah muslim-muslimat sebenarnya saya baca hadis ni malam ni bertujuan untuk mencampurkan gerung di dalam hati. Kalau seringan-ringan azab pun sampai bergelogok otot. Dia kata bari api neraka dia letak di bawah, selinap di bawah tapak kaki. Muslim-muslimat boleh bayang seseorang yang dicampur terus ke dalam api neraka. Muslim-muslimat wa na'udzubillah, minta dengan Allah Ta'ala selamatkan diri kita ni daripada bencana azab api neraka. Keterangan, cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya sesaat yang paling ringan di neraka. Dengan bahan kedua bara api yang diletakkan di bawah tapak kakinya sudah boleh mendedihkan otak yang ada di atas kepala. Maka betapa pula kalau sesaat yang lebih berat, rasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panas yang menggelegak otak yang ada di kepala. Api dunia ni muslim-muslimat kita tak tahan tu. Jangan kata api neraka. Dulu saya ingat ni ada dalam sekitar 3 tahun lepas atau 4 tahun lepas, TV3 dia ada buat satu rancangan Bersamamu. Rancangan Bersamamu, dia seorang remaja, kalau tak silap saya budak Pulau Pinang, kalau tak silap saya, dia disembah asid atas muka ni. Silap saya Pulau Pinang sana. Sembah asid rosak sampai mata dia buta. Sekitar 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Dia interview tu, budak tadi tu yang dicampur asid di atas muka itu, suffer dia.
Hari TV3 pergi interview dia tu dalam rancangan bersama nak beri sumbangan, tapi pada masa yang sama dia interview. Budak tadi ni rosak dah mata sebelah kanan dia, dan sekarang dia menderita mata kiri dia pula dengan sabit jangkitan kuman. Muslimat, kain sarung tu nanam naik dari mata. Kain sarung putih dia tu nanam naik dari mata. Kesan daripada lecur asid di muka dia tu, mata buta, daging naik jatuh ke pipi. Dan orang buat interview tu, dia duduk cakap-cakap ni, bekas luka di muka dia, crack. Bekas parut di muka, bekas luka di muka, crack. Belang-belang dia cakap tu nampak ni crack di muka ni, darah duduk keluar. Muslimat, tu asid dia, sekali sembuh je. Muslimat boleh bayang tak, kalau duduk terus dalam api neraka ni, harapan untuk keluar tak ada. Dalam satu hal duduk pula dalam keadaan azab. Lama tu pula duduk pula di bangka, di azab, di sesa. Dahaga tegak ni hanya Allah Ta'ala je tahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi kata apa? Sampai satu masa ahli neraka ni Allah Ta'ala biarkan dia duduk dalam kebuluran. Kebulu, lapar. Kalau lapar saja boleh tahan dia duduk dalam keadaan kebuluran. Bila duduk dalam kebuluran, minta makanan. Ahli neraka ni minta makanan. Bila minta makanan, malaikat atur makanan ni. Dan makanan tadi bila dimakan, Allah Ta'ala sengajakan makanan tadi lekat di tekuk, di halqam. Kita duduk atas dunia ni boleh kita kata, apa dia makan gaduh-gaduh. Orang makan sikit-sikit baru dah lekat. Kita buat macam kita makan nasi kan, makan banyak. Bila makan banyak dan banyak, telan lekat tekuk. Tu atas dunia. Muslimat, makanan ni makan sikit ke banyak ke dalam neraka, memang tujuan Allah Ta'ala buat makanan tadi lekat di tekuk. Suffer, menderita. Tujuan untuk azab. Bila lekat di tekuk, lekat azab. Minta air. Bila minta air, malaikat atur air dengan tembaga yang panas membara. Muslimat, air yang panas tadi masuk dalam mulut, gogok, akhirnya hancur sampai ke bawah. Mati dah? Tak mati dah. Dan neraka tak mati dah. Khalidina fiha abadan. Wa na'udzubillah. Saya ingat zaman saya ngaji dulu kan, zaman kita ngaji dulu. Saya ngaji tak tinggi, kita ngaji kampung je. Ni kita kejutnya orang Penang jemput kita mari ni. Pada ustaz Penang ni ramai hebat-hebat. Bumi bertuah. Pulau Penang ni bumi bertuah. Ada Ustaz Samsuri, Datuk Ustaz Samsuri Haji Ahmad. Dia kalau dia ngajar kita tak kita dengar, memang kita ni something wrong ni. Ramai ustaz ni. Dia Pulau Penang ni ustaz cukup ramai. Pilih je nak main. Ni macam mana ni? Simbol banyak ni. Mana ni simbol banyak ni. Dia macam cerita di Batam pun ada majlis ilmu juga di Batam. Dan alhamdulillah Pulau Penang should be proud. Orang Pulau Penang patut bangga. Di Terengganu tak ada. Ayuh Terengganu sekadar semayang. Lepas semayang pakak balik lagi umur-umur. Ustaz nak mengajar suka. Ustaz ni orang ni balik Syria satu hari. Ni lagu mana ni? Lagu mana apa? Dia punya tu mengajar lagu mana ni? Bangkang ke pro ke? Tu nak tahu tu. Cerdik tak ke mana pun, pandai tak ke mana pun, kalau mu malah nak sembuh jadi kotor pula. Tapi muslimat faham, suka lagu gitu. Akhirnya Terengganu sunyi sepi. Tak daya tengok orang lain lah. Ustaz Azhar Idrus, tu guru kita. Ustaz Azhar Idrus tu muslimat Palua je boleh masjid. Palua masjid. Kalau di Terengganu surah-surah surah-surah je.
Masjid Olive. Pasal apa? Bawa kerajaan. Itu muslim-muslimat sebenarnya. Balik pada cerita kita tadi tu. Zaman saya ngaji dulu, kita ngaji kampung je. Bila mari satu ayat ni, dia kata khalidina fiha abada. Dia kata ahli neraka ni akan dimasukkan ke dalam api neraka khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Kita ngaji tu kita seorang je budak-budak. Orang lain semua orang tua tu. Dalam ramai-ramai tu ada seorang angkat tangan. Ngaji kita Tafsir Baidawi. Tak sorong orang ngaji pondok pun dia tahu. Tafsir Baidawi ni dia bagus dia ada qiraat, dia ada wajah-wajah bacaan. Di kanan, di sebelah kanan kitab. Kita boleh download. Kadang-kadang mari ayat-ayat ni. Dia kata ayat tadi tu perbezaan qiraat, wajah bacaan. Dia ada bacaan kolom, dia ada bacaan nuri, dia ada Nafi', ada Ibnu Umar, dia ada Hafaz, ada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri kitab tersebut. Bila mari ayat khalidina fiha abada, ada seorang kat tangan. Tu itu tu orang itu ayah. Dia kata ayah, gapo? Ni nak tanya. Gapo dia? Dia kata khalidina fiha abada tu lagu mana? Lagu mana gapo? Dah lah nak tanya dah. Selama-lama tu lama mana Yang duduk dalam neraka tu, muslim-muslimat faham ni. Lorat Kelantan. Kan? Dia kata selama-lama tu lama mana tu dalam neraka. Jawab tu ayah ni. Dia kata selama-lamanya lah. Nampak muka tak puas hati. Tok ayah pun baca. Angkat tangan pun. Tok ayah, gapo? Ni nak tanya ni. Gapo dia? Pak tadilah. Yang khalidina fiha abada tu. Lama mana tu ada neraka dak neraka tu? Selama-lamanya lah. Dak lah lama mana? 1000 tahun ke? 10,000 tahun ke? Dan 100,000 tahun kok. Dia selama-lamanya. Tu muka tak puas hati lagi. Nampak kematu di muka tu. Baca lagi. Baca. Angkat tangan pula. Ya. Dah. Ni nak tanya ni, gapo dia? Hak tadi lah nak tanya ni. Gapo? Hak selama-lama tu lama mana? Ni dalam neraka ni lama mana ni selama-lama ni? 100,000 tahun ke? 200,000 tahun ke? 500,000 tahun ke? 1 juta tahun ke? Cuba khabar kan? Dia selama-lamanya lah. Tu lah faham ke? Beken sikit. Tu muslim-muslimat kita pun kita tak tahu ni lama mana ni. Jalan neraka ni lama mana ni? Yang kata kita ni berani buat dosa hari ni, kita tak takut daripada Allah Ta'ala. Sedangkan bila kita diputuskan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka tu, dia satu harapan hilang. Kalau kita dijatuh hukuman ni atas dunia ni, dia jatuh hukuman. Hari kita dijatuh hukuman tu, hakim siap khabar dah. Kalau penjara lama mana, denda banyak mana, siap khabar belaka dia. Tapi muslim-muslimat, kalau masuk dalam neraka Allah Ta'ala ni, kita tak tahu selama mana. Neraka ni muslim-muslimat ada dalam satu hadis. Hadis riwayat daripada daripada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Satu hari aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama sahabat-sahabat. Tengah aku duduk bersama sahabat-sahabat, tiba-tiba aku terdengar satu suara yang keras, seperti bunyi dentuman. Gong. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai sahabat-sahabat, adakah kamu tahu bunyi apa kan tadi tu? Dia bunyi suara dentuman tadi tu, kamu tahu tak bunyi kenapa tu? Jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat-sahabat. Dia kata apa? Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui.
Lalu Rasulullah SAW menjawab, bunyi suara yang keras tadi itu adalah apa dia? Bunyi satu batu yang dicampur hari ini telah jatuh ke dasar api neraka. Yang batu tu tersebut tu dicampur sejak 70 tahun lepas. Hak muduk bunyi, hak muduk dengar tadi tu, bunyi keras, suara keras tadi tu adalah bunyi suara satu batu yang dicampur ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lepas. Hari ni baru jatuh ke dasarnya. Muslimin muslimat, nak khabar mengapa? Dalamnya jurang api neraka. Kalau kita campur dah mana ni 70 tahun akan datang bersapa ke dasar neraka. Muslimin muslimat, tak takut. Tak takut. Kalau kita ambil blok tafsir Ibnu Katsir, daripada tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Kahfi, Ibnu Katsir dia bawa satu hadis nak menceritakan kepada kita tentang tebalnya tembok api neraka Allah Ta'ala. Tembok tu, neraka tu dia mempunyai 3 tembok, 3 lapisan tembok. Dan setiap lapisan tembok tebal dia adalah 40 tahun perjalanan. Allah Rabbi, panjang tembok tu 40 tahun perjalanan. Dan neraka tadi dia ada 3 tembok. Bermakna berapa? 40 kali 3 120 tahun. Perjalanan itu adalah kita balas tembok api neraka Allah Ta'ala. Muslimin muslimat, tu neraka Allah Ta'ala gitu semua. Tapi pada masa yang sama kita tak takut pada Allah Ta'ala. Pelik kita dah? Pelik. Tak takut pada Allah Ta'ala. Topang duduk negara Allah Ta'ala, topang duduk bumi Allah Ta'ala, tapi pada masa yang sama lawan Allah Ta'ala. Tu kita. Ngaku orang beriman, ngaku orang Islam, tapi benci pada hukum Allah Ta'ala. Tu kita. Semayang sekarang, semayang, puasa, kita puasa, haji buat belaka, zakat pun keluar belaka, tapi pada masa yang sama bila ada satu pihak nak berhukum pada hukum Allah Ta'ala, kita dah jadi orang yang kuat menentang. Allah muslimat. Tumpang duduk negeri Allah Ta'ala, tapi lawan Allah Ta'ala. Muslimin muslimat biasa dengarkan ayat orang dah baca kan? 3 ayat penutup surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Ta'ala ada apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Milik Allah Ta'ala belaka. Mudah je kita faham. Waktu muslimin muslimat bila mari satu hukum daripada Allah Ta'ala, kita tak lawan. Kalau kita ngaku kita ni orang beriman. Tapi yang pelik hari ni kita ngaku saja kita orang beriman. Bila ada orang nak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, kita pula tolong lawan. Allah Rabbi, muslimin muslimat. Dan kita cakap ni bukan wakil daripada mana-mana parti politik dan warna muslimin. Bukan. Kita cakap ni malam ni muslimin muslimat atas dasar Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Muslimin muslimat boleh ambil nama IC saya, boleh ambil nama saya. Ya? Nama saya Muhammad Khairul Zaman bin Umar. Nombor IC 800718 11525. Muslimin muslimat boleh cek nama saya. Tengok dalam parti politik mana-mana ada tak saya terlibat. Tak ada dah muslimin muslimat, tak ada. Mari malam ni muslimin muslimat nak seru kita sesama kita ni balik berhukum pada hukum Allah Ta'ala sampai masa dah sekarang ni. Soal siapa dia jadi pemimpin kita serahlah siapa dia pun. Cuma kita nak pada mereka agar apa? Agar berhukum pada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai masa dah ni. Takkan nak tunggu anak kita kena bunuh, takkan nak tunggu kita kena rompak, takkan nak tunggu bini kita kena tembak baru kita nak balik pada hukum Allah Ta'ala. Terlambat dah muslimin muslimat. Muslimin muslimat dah susah hati ke ni? Duk tengok jenayah yang berlaku ni. Saya nak tanya muslimin muslimat dah. Negara kita ada tak? Negara kita ada tak undang-undang? Ada tak? Negara kita ada tak undang-undang? Ada tak? Negara kita ada undang-undang. Undang-undang tu sebelum merdeka ada undang-undang.
Tapi undang-undang tadi dia tidak. Dia tidak seperti mana kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala min Allah. Memotonglah tangan lelaki, pencuri perempuan jika sabit dengan kesalahan, jazaa'an bima nakala min Allah, sebagai hukum pencegah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh potong-potong tangan ni pencegah. Dan kita mengaku kita ni orang beriman, dak awam dah. Tahu dah bumi ni Allah Ta'ala ni. Aku tumpah hirup ni pun, udara ni Allah Ta'ala punya. Kalau kata kita yang milik kita belaka, muslim-muslimat, dah tak mau tua kita. Kalau kita kata kita ni, bumi ni milik kita, kita ni badan ni milik kita, kita nak tua? Nak tak tua? Siapa nak tua sini? Tak? Kau nak tak muda balik? Nak tak? Nak. Abang nak muda balik? Nak tak? Nak. Kau nak begini? Nak tua dah orang tu? Dah, tak ada orang. Kalau boleh nak muda sama. Tapi pasal apa jadi tua kau? Pasal kita ni milik Allah Ta'ala. Kita ni milik Allah Ta'ala. Siapa masa sakit, muslimin-muslimat, kita jangan kata nak tahan. Nak tahan azab neraka Allah Ta'ala. Nak tahan beruk pun tak boleh. Bukan nak cakap kotor. Nak tahan beruk pun tak boleh. Naik bas nak pergi Kuala Terengganu daripada Pulau Pinang, berhenti kat RNR, makan gona tahu, sakit perut. Siapa pada tengah jalan nak tahan ni? Daripada seat belakang nombor 40, kita jalan di depan, pergi curi dia bang. Dia bang, dia berhenti dok di mana-mana ni. Pasal apa? Cuba dulu. Dia kata tak ada RNR ni. Sabar sabar. Kita sabar. Sabar dia duduk sini. Tapi tak tahu. Tadi duduk boleh nyanda. Tak boleh nyanda duduk gini. Duduk pegang perut. Nak ketuk, takut bau sutipah. Tahan. Dah tahan. Kena bangun. Bangun pergi jumpa blok ni. Dia bang boleh tak berhenti bang? Bang boleh tak berhenti ni? Dia kata sabar lah. RNR ada nak aku berhenti lah. Berok. Bang, kalau aku berok dalam bas ni bang, sutibah orang keluar belakang ni. Aku sakit perut ni. Dia kata boleh sabar tak? Mana boleh sabar nak kuping dada ni? Abang, aku berok kat tangga ni bang. Muslimin-muslimat, dia berik bang. Tayar belakang lari. Tepi divider je. Kita berhenti, kita lompat, kuf. Bila divider, kita cabut seluar. Lega. Kita tak kira dah kita malu. Kita tak kira dah orang tengok tu 40 orang dah lepas duk tengok kita. Berok. Orang ambil gambar, orang update dah status Facebook. Berok tepi highway orang boleh. Tak. Muslim-muslimat bukan nak cakap kotor ni, nak buat tamsil, nak buat pembandingan kita dengan perut kita sendiri, kita tak tahan. Kita dengan perut kita sendiri, padahal perut kita ni patut kita boleh kontrol lah. Hari ni sehari aku tambah buang air, hari ni sehari ni aku tambah batuk, hari ni sehari ni aku tambah kelip mata ni. Muslim-muslimat tak boleh. Tak boleh. Kita ni maha lemah. Menyedari kita ni maha lemah lah muslimin-muslimat. Kalau Allah Ta'ala sampaikan sesuatu hukum, kita ni orang beriman, sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Itu orang beriman. Tapi kalau kita dengar hukum Allah Ta'ala, sami'na wa asayna, itu bukan orang beriman. Itu orang kufur nama dia. Muslimin-muslimat, pesan juga untuk diri saya ni, tolong takut pada Allah Ta'ala. Kita tumpang duduk atas muka bumi ni sekejap je muslimin-muslimat. Dodeh, siang, malam, pagi, petang, tahu-tahu umur kita 30 tahun. Duduk lari dunia ni dodeh, tahu-tahu umur kita 40 tahun. Dodeh, siang, malam, pagi, petang, tahu-tahu umur kita 50 tahun. Dodeh, tahu-tahu umur kita 60 tahun, 70 tahun. Muslimin-muslimat sekejap je. Kadang-kadang duk ingat balik tu, duk remind balik zaman kita budak-budak ni, rasa seperti mimpi je. Dah, ni kita umur kita sekarang 30-an, 40-an, 50-an. Dalam otak kita ni ada juga ni.
memori zaman budak-budak. Ingat. Tak banyak pun ingat lah, 2-3 keping. Dengan umur kita sekarang ni, memori tadi seumpama mimpi je. Rasa macam mimpi. Kita dah tengok kita sekarang ni 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun umur. Cepatnya masa berlalu. Muslim-muslimat, nak khabar apa? Kita dengan kubur semakin cepat, semakin dekat. Sebab tu muslim-muslimat bertobat pada Allah Ta'ala. Jangan lawan Allah Ta'ala. Berapa banyak dah dosa kita buat? Berapa banyak dah dosa kita buat? Sedangkan dosa kita buat tu, dosa tadi dia nak cekam dia kita. Dia bukan nak nyusah orang lain, nak nyusah ke kita sendiri. Allah Ta'ala tanya dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Manusia, adakah mu kira aku buat mu ni sia-sia je ke? Allah Ta'ala tanya kita dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun tu. Manusia, aku buat mu ni, adakah mu kira sia-sia je aku buat? Macam kita bila arnab kan? Bila arnab. Tadi petang pun kita sahabat bila arnab tadi. Arnab ni, kita bila arnab, bila sepasang. Bila arnab sepasang, tiba-tiba satu hari mari sahabat rumah kita. Dia tanya kita ni, dia bila arnab ni makan arnab? Dia kata tak makan. Jadi bila arnab ni, buat main saja anak-anak. Balik kerja kita ambil, lepas anak-anak kita kerja. Dia mari. Petang, nak maghrib, kita ambil takat, letak balik dalam sarang dia. Esok balik kerja kita pula, ambil, kita lepas pula. Anak kita kerja pula, kerja. Gitu sehari-hari. Mampu seekor, beli pula seekor ni. Ganti pula. Makan ke arnab? Dia tak makan. Tu kawan kita tanya tu. Makan arnab? Dia tak makan. Dia tu apa beli? Awak main saja. Dia tengok kita pula. Tak makan arnab? Tak makan. Siang tengok dia. Dah betul sebelah makan. Dia tak makan. Sedangkan arnab, beli saja je. Muslim-muslimat nampak macam membazir je lah. Allah Ta'ala buat kita bukan macam kita beli arnab tu, sia-sia je. Allah Ta'ala buat kita ni, Allah Ta'ala cipta kita ni daripada tadak kepada ada, hatta kita ke muka bumi ni, muslim-muslimat ada tujuan ni. Dan tujuan ni dah lain dah bukanlah melainkan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba muslim-muslimat kita sampai ke dunia ni, kita lawan Allah Ta'ala. Mati-matian kita lawan Allah Ta'ala. Sedangkan satu hari kelak kita akan balik semula pada Allah Ta'ala. Kita lupa tempat mana asal kita ni. Kita mari daripada Allah Ta'ala dan kita nak balik pada Allah Ta'ala. Kita nak ripung sekali dosa-dosa kita duduk atas muka bumi ni, muslim-muslimat. Larat ke kita tu? Tengok tadi tu hadis di awal-awal kita baca. Hadis tadi tu, orang yang paling ringan sekali diazab di dalam neraka Allah Ta'ala adalah seorang manusia yang dia tu diletak api neraka di bawah tapak kakinya sehingga geledok sampai ke otaknya. Muslim-muslimat, cukup setakat tu kita tahu dah neraka Allah Ta'ala bukan bandingan. Yang kata kita ni satu masa kalau akan mati, kita ni seorang diri je kan. Muslim-muslimat, kita ingat baik dah. Setiap rumah kita duduk tu ni, di keliling kelalang kita ni, setiap rumah yang kita duduk tu, setiap pintu rumah yang kita duduk tu, muslim-muslimat, satu masa kelak pasti akan keluar mayat. Pasti akan keluar mayat. Sama ada mayat kita, isteri kita, anak-anak kita, pasti akan keluar mayat. Lambat banget ni. Sebab itulah muslim-muslimat, buat persediaan bagi menghadapi hari kita bertemu Tuhan. Ada masa-masa kita petik masa ni, sembahyang tahajud, ibadat kita comel dah, alhamdulillah. Boleh mari sembahyang fardu ni, alhamdulillah. Mari sembahyang Jumaat pula, alhamdulillah. Muslim-muslimat komit dah. Kita buat sekarang ni komit je. Minta dengan Allah Ta'ala biar istiqamah di atas jalan ni. Cuma nak minta sikit lagi. Kenapa? Ibadat sunat tambah sunat. Sembahyang rawatib, sembahyang witir, tahajud. Tahajud tu.
Tak boleh kita boleh buat sebulan sekali pun, tak boleh buat seminggu sekali pun, tak boleh buat hari-hari pun. Petik juga ke mana-mana, biar ada juga dalam masa sebulan tu. Cuba muslimin-muslimat tanya diri, tak puas tidur lagi ke? 40 tahun dah hidup, 50 tahun dah hidup, 60 tahun dah hidup, 70 tahun dah hidup, tak puas lagi ke tidur? Tak puas lagi ke tidur? Ingat dia, takut nanti kita masuk dalam kubur, kita tak boleh tidur. Dan pesan ni untuk diri saya juga, kita takut ya muslimin-muslimat seorang diri dalam kubur ni. Ni dalam pada masa yang sama kita duduk dalam masjid ni, dalam masjid Jami' Tasik Belunggur ni, dalam pada masa yang sama juga ni, sekarang ni ada kubur-kubur, dan ada kubur-kubur sekarang ni ahli dia sedang diazab oleh para malaikat. Ada juga ni mana-mana kubur, ahli kubur tadi tu sedang disoal oleh malaikat. Dan muslimin-muslimat, ada juga ni kubur-kubur yang sekarang ni sedang dihimpit oleh tanah, ada dihimpit juga diazab, dibelit oleh sujak akrab. Azab pula yang Allah Ta'ala hantar di dalam alam barzah dia. Muslimin-muslimat, nak ke kita jadikan kubur kita tu daripada lubang-lubang api neraka Allah Ta'ala? Sudah tentu tidak. Kita duduk atas dunia ni, kita panas dan pandai, kita cari tempat teduh. Supaya apa tu? Kita tak ambil panas. Kita sakit atas dunia ni muslimin-muslimat, kita pandai cari klinik mana-mana. Kita nak biar kita sembuh baik daripada penyakit kita tu. Tapi kita ni dengan akhirat, kita sengaja nak mencampurkan diri kita masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Muslimin-muslimat, wa na'udzubillah, tolong dia takut pada Allah Ta'ala. Bukan saya mari daripada Terengganu, mari di Pulau Pinang ni nak tunjuk pandai, nak khabar kita baik. Tak, muslimin-muslimat, cuma pegang pesan Nabi Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Ballighuni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Dan saya sampai ni juga muslimin-muslimat, bukan untuk muslimin-muslimat saja, untuk diri saya juga. Pasal apa? Kita pun pernah buat dosa juga, berdosa belaka. Sebut kata manusia, semua pernah buat dosa belaka. Dan kita ni ada orang dia berhenti ni yang kata buat pengarut-pengabang. Bila hari dia bergelar suami orang, baru dia berhenti. Ada zaman bujang tu dia buat lagu. Orang tua cara orang tua, orang muda cara orang muda. Orang dulu zaman 60-an dulu, dan zaman agogo. No, zaman 60. Zaman tu kalau mengarut kau kenapa? Dalam bereta, pakai baju kop, seluar Yankee, rambut belah tepi. Tu zaman dia ramai. Tu tahun 60-an. Zaman tu buat lagu dah. Bawa awal, tengok wayang apa, zaman tu wayang masuk dah. Ni tanah Melayu. Kalau kita duduk zaman tahun 70-an pula, tu zaman afro. Zaman Salih Sahuri, Ahmad Jaid. Zaman tu. Kalau orang lelaki tu, dia pakai yang macam Hikam ni, rambut afro, baju ketat, ni rata gigi harimau. Biasa tengok tu. Tak ada biasa tengok dah. Ni warung tak ke ni? Beranak tak surah lah tu. Ya. Duk zaman 80-an pula, zaman dia zaman rock kapok. Mungkin di antara kita dulu pernah rock kapok ni. Rambut panjang, seluar ketat. Semayang budak zaman tu. Tak semayang. Bila start semayang ni? Kahwin baru start semayang. Semayang tu kahwin, hari pertama kahwin baru start semayang. Ada orang kahwin tak semayang ni. Bila start semayang? Semayang tu bila start? Hari pertama bergelar ayam baru semayang. Barulah boleh semayang tu. Tu pun kadang-kadang terlepas juga. Subuh semayang, zuhur terlepas, asar semayang, maghrib terlepas. Anak boleh 2 orang, 3 orang baru semayang 5 waktu tu penuh. Alhamdulillah. Ada orang boleh anak tak semayang ni. Bila start semayang?
Allah Ta'ala hantar penyakit ke dia, baru dia start semayang. Ada? Allah hantar penyakit ke dia tu, dia boleh sakit ke apa ke, baru dia start semayang. Muslimat di kampung saya ni ada seorang, orang perempuan. Senang. Alhamdulillah, senang. Suami kerja Petronas. Di Pulau Terengganu tu ramai kerja Petronas. Isteri ni duduk tiba-tiba sakit dada. Macam ni ketumbuhan di dada. Orang puan cukup takut Orang puan cukup takut. Dia ada bekak-bekak di dada ni, dia cukup takut. Duduk dia cek dengan doktor. Doktor kata apa? Breast cancer. Breast cancer. Duduk dalam keadaan senang tu muslimat. Orang Islam. Tapi semayang, ada hari semayang, ada hari tak. Ada hari senang semayang, ada hari sibuk-sibuk tak semayang. Bila Allah Ta'ala hantar dia satu penyakit kena ke dia, muslimat baru dia ingat Allah Ta'ala. Apa tu kata? Dalam bala tu ada nikmat. Ya? Dalam bala tu ada nikmat. Akhirnya lagu mana muslimat? Ini perempuan tadi tu. Hari dia pergi cek kat doktor, tahu-tahu doktor khabar dia ni ada breast cancer. Suami pun macam tak percaya. Betul ke doktor? Betul ke? Ni bukan binatang ke gigi? Dia kata bukan. Ni bukan binatang gigi, ni breast cancer. Dia baru-baru nak jadi. Suami ni pegang tangan isteri ni. Rapat je pegang. Unbelievable. Macam tak percaya. Suami tu macam tak percaya. Kalau muslimat dah, kalau suami tu tak percaya, isteri lagi tak percaya. Pasal apa? Muslimat tahu dah, kanser ni dia sampai sekarang pun penawar tak ada. Dia tak ada. Dia sekadar rawatan je. Habis-habis kemuncak sekali, rawatan dia berapa? Kemo tu pun tahap dia, bila sampai tahap kemo tu muslimat buat terima rambut gugur. Akhirnya lagu mana? Mari tadi dalam keadaan gembira nak jumpa doktor. Baliknya muslimat rasa seolah-olah mati ni dekat. Anak ada 4 orang. Hak paling sulung 10 tahun. Nombor 2 8 tahun. Nombor 3 6 tahun. Hak bosu sekali 2 tahun setengah. Lebih kurang. Bila dia tahu dia kena breast cancer ni muslimat, balik Soho apa sejadah. Pandai dia manusia ni. Bila dia susah dia cari Allah Ta'ala. Fitrah manusia memang gitu. Dia balik ni, dia cerita ke saya, Ustaz, saya cari balik ni sejadah ni rumah saya ni. Cari tu bahagian paling bawah sekali. Rupa-rupanya baru saya tahu. Saya dah semayang bertahun-tahun dah saya dah semayang. Sejadah tu duduk dalam robok saya, dalam almari saya, paling bawah sekali sejadah tu. Bersama dengan kain semayang. Kanin. Orang kanin dipanggil kanin. Baju semayang perempuan tu dipanggil kanin semayang. Ambil baju tu muslimat duduk bahagian bawah sekali. Dia ambil dipakai. Hari tu semayang dia rasa cukup seronok. Kita semayang kita hari ni kita senang tak sama. Semayang juga tapi tak sama. Bila kita ada masalah kita semayang muslimat, dia kata kita bergantung harap pada Allah Ta'ala. Kita rasa Allah Ta'ala dekat dengan kita. Allah Ta'ala terasa dekat dengan kita. Sujud kita tu, kita nak bangkit rasa sayang dahi kita. Kita tak apa, kita letak. Pasal apa? Kita susah. Allah Ta'ala sebut apa dia? Fa inna ma'a usri yusra. Wa inna ma'a usri yusra. Bersama dengan susah tu, aku sertakan kemudahan. Betul hari ni mu susah. Hari ni mu susah dengan penyakitmu, tapi aku bagi mudahmu. Mudah kat mana? Mudah ku ingat aku. Wa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan susah tu, aku bagi mu mudah, mu ingatkan aku. Muslimat, akhirnya dia ke mana? Dia jadi seorang yang beragama.
Ni perempuan tadi. Hari dia semayang balik tu, dia semayang Zuhur, muslimat didengar anak dia balik pada sekolah. Seorang-seorang masuk. Dan seorang-seorang masuk ni. Masuk dulu 10 tahun. Ditunggu atas sejadah. Dia panggil, abang main kat mama. Anak tadi tu mari tu. Pegang dia peluk. Mari pula ni nombor 2, 8 tahun. Perempuan. Dah jodoh. Anak ni tak tahu ni. Mak dia sedang penyakit ni. Sedang mengidap penyakit kanser ni. Dia panggil anak dia, panggil seorang-seorang duduk atas riba dia. Mari pula ni orang seorang ni. Orang nombor 3, 6 tahun. Duduk atas riba. Orang ni duduk atas jadah. Orang ni duduk depan. Mari pula orang seorang ni. 2 tahun setengah. Jalan-jalan, mari dia pegang. Muslimat dia peluk belakang anak ni 4 orang ni. Suami tengok sebab. Pasal apa? Dia rasa tu dia dengan dunia dah lama. Walhal kita ni dia, Allah Ta'ala beri kita sesuatu ni. Kematian tu bukan sabit penyakit, bukan. Kita jangan ingat kita mati dengan sabit penyakit dah, bukan. Berapa ramai orang mati atas jalan raya dalam keadaan badan sehat sejahtera? Tak. Berapa ramai orang mati dalam keadaan sehat? Accident berlaku kemalangan tu. Mana ada sakit bawa kereta segor megau lagu. Bontang dalam kereta. Tak. Ada satu kemalangan berlaku di Berserong, Kuantan. Polis cerita ke saya. Dia kata, ustaz, hari berlaku kemalangan tu sepasang kekasih. Saya main buka pintu, mapuh lah ke dua orang. Disebut mapuh. Kasih ni, perempuan lelaki ni mapuh lah ke dia. Tapi dia kata, ustaz, radio dah mapuh ni. Radio dah mapuh. Radio bunyi ke dong. Tuan mapuh lah. Dia kata, muslimat. Kita dah pasang lagu kuat-kuat, kita tak tahu dah. Kalau mati dalam keadaan pasang orang ngaji, boleh tahan. Syekh Syurain ke, Sudah ke, Mishari ke, boleh tahan. Ni duk pasang, tak. Ni, kenapa? Open Gangnam Style. Dong, oi. Polis nak mayangkat banyak pun malah. Malah aku. Mamulung, yang mampu dia. Lepas tu kata, kita mati dalam keadaan maksiat tu. Dengan mendedahkan aurat pula, muslimat. Kenapa kita nak jawab depan Allah Ta'ala? Sebab tu lah muslimat kita dah tahu dia. Di antara hikmah Allah Ta'ala dak kabar kita ni bila kita mati. Tu ada hikmah dia. Supaya apa? Supaya kita ni diminta bertaubat sama pada Allah Ta'ala. Kita duk idap satu-satu penyakit. Kita jangan ingat dari penyakit tu kita mati dah. Kadang-kadang bukan sabit umur juga kita mati. Ada tak berlaku ni muslimat? Seorang ayah pikul mayat anak pergi ke kubur. Ada berlaku tak? Kita bila kita lahir anak kita ingat ke kita mati dulu pada anak kita? Rupa-rupanya ajal anak kita ni mendahului daripada kita. Rupa-rupanya kita yang pikul mayat anak kita pergi ke kubur. Sebab tu kita kata tadi, umur bukan penyebab kita mati. Dia mati ni muslimat Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf. Iza jaa ajalum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Dia mau ajal ni, dia sifat dia mendadak. Mari tu tak suka-suka. Kadang-kadang muslimat duk segar-segar ke dia. Mari masjid malam ni. Maghrib, Isyak, mari sembahyang berjemaah. Kita tak tahu Contoh kita balik lagi, sampai ke rumah kita mati dalam bilik air rumah kita. Siapa sangka? Biasa dengar tak orang mati dalam bilik air? Rebah gelap tu. Orang kata mati rebah dalam bilik air. Ramai. Betapa ramai orang mati dalam rumah dia sendiri. Berapa ramai orang mati di atas kenderaan dia sendiri? Ramai. Berapa ramai orang mati di atas perjalanan dia tu?
Duk lalu semua jalan tu hari. Tahu-tahu hari dia nak mati tu muslimin muslimat, mati di atas jalan yang dia duk lalu semua tu. Oh, kalau dia tahu dah dia nak mati hari tu, dia tak akan keluar. Tapi nak kata mana? Hikmah Allah Ta'ala nak kabarkan kita ni. Tujuan apa? Allah Ta'ala nak minta kita ni bertaubat semua. Patutlah muslimin muslimat, saya pesan atas diri saya, muslimin muslimat, bertaubat semua. Biar committed. Istighfar semua. Takut pada Allah Ta'ala dosa kita buat belakang. Dosa zaman muda dulu, banyak mana tu. Kita takut, timbang-timbang je. Di akhirat kita tengok-tengok amalan kita. Kita hidup 60 tahun, kita hidup 40 tahun, kita hidup 50 tahun. Tengok-tengok amalan kita, baru 13 jam. Allah Rabbi. Daripada balik 15 tahun sampai ke umur 60 tahun. Daripada balik umur 15 tahun sampai umur 70 tahun. Daripada balik umur 15 tahun sampai 80 tahun. Tiba-tiba tengok-tengok amalan, baru 13 jam. Subhanallah. Takut ni. Takut muslim-muslimat. Sebab tu lah dia buat juga hak sunat-sunat, buat juga. Ambil lagi semayang isyak. Dia semayang isyak lagi, lawatir bak dia buat juga. Kita tak mau buat di masjid, kita buat di rumah kita. Kenapa dah? Witir. Ada orang semayang witir bulan puasa. Ni bulan ni tak bunyi dah witir, tak ada orang. Bagi dia witir bulan Ramadan ni. Muslimin muslimat, witir Ramadan tu sunat pada jemaah. Hak bulan-bulan bukan Ramadan ni, kita buat sendiri dah. Hak tak ada tarawih je tak ada. Dah, tarawih tak ada. Bulan bina awal lah tarawih. Orang gila je semayang tarawih ni. Ya? Tarawih ni Ramadan je. Witir ni pun ada. Nabi tak pernah tinggal witir, muslimin-muslimat. Nabi tak pernah tinggal witir. Hak tak ada sekarang tarawih je. Semayang tarawih je tak ada. Dah? Witir buat juga. Tutup tahajud tu. Kita sebut dah tadi, tahajud buat juga kat mana-mana pun. Kita sini cuti hari Sabtu, hari Ahad tau. Muslim-muslimat. Petik mana-mana malam minggu, bangun. Kalau kita rasa kita takut, bangun awal tadi kita takut nak duduk ada subuh, petik pukul 5. Sini pukul berapa dia ni subuh? Kalau di Mama 5.36. Sini 5.40 ke berapa? Lebih kurang lah tau. Kita petik pukul 5. Petik pukul 5 pasal apa? Tak pergi subuh pun dia bangun juga. Bangun awal-awal pukul 5. Bangun pukul 5, 10 minit hambuan dalam tanda. Hambuan dalam tanda. Tapi 5.10 atas jam dah. Muslimin-muslimat, Allah Ta'ala tanya kita ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun. Nikmat mana lagi aku beri kamu mu nak dustakan? Allah Ta'ala ulang sampai 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. Allah tanya marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban yakhruju minhuma lu'lu'un wa marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah Taala tanya nikmat mana lagi nak dustakan kata aku ni? Manusia, nikmat mana aku berimu? Kamu nak dusta, aku berimu sihat tubuh badan, aku berimu nikmat rumah tangga, aku berimu nikmat kenderaan, aku berimu nikmatmu ada zuriat. Tiba-tiba balasan derhaka juga membayar aku. Celakanya lah kita ni dah. Kita nak sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunggu kita ni minta ampun. Muslimin-muslimat, pesan diri saya dah, muslimin-muslimat, lepas pada ni ibadah, tolong tambah ni. Amalan kita kena tambah. Meningkatnya umur kita, meningkat juga amalan kita. Saya 2 minggu awal bulan lepas pergi orang jemput di Langkawi. Dijemput tu lama dah. Jemput bulan 5 ni. Dia jemput itu hari bulan 5. Jadi kita terpaksa tolong dulu bulan 5. Pasal itu hari sibuk no, pilihan raya kan. Tolong. Bulan 7 panggil pula. Tolong juga pasal undangan penuh. Alhamdulillah bulan 11. Bulan 11 dia panggil pula. Awal bulan 11. Awal belanja di Langkawi. Bila sampai di Langkawi, muslimin muslimat, saya ke Langkawi ada 2 tujuan.
Dua tujuan. Yang pertama, kuliah, penuhi undangan orang. Yang kedua, nak jumpa seseorang. Nak jumpa seseorang di Langkawi. Nak jumpa sama dia? Nak jumpa seorang yang bernama Din. Muslimat. Kalau Muslimat biasa ikut dia kata kuliah Ustaz Samsuri. Saya walaupun saya duduk di Pantai Timur, tapi kuliah Ustaz Samsuri saya biasa ikut. Dengan dia yang kata kalau dulu kuliah Ustaz Samsuri boleh di-download melalui matabaki.com. Kalau sekarang ni ada Izuman Blogspot tu, kita follow. Muslimat batu kata dia, ilmu ni luas. Saya tahu cerita dia ni datang daripada kuliah Ustaz Samsuri Haji Ahmad. Dia pernah cerita dulu di Langkawi ada seorang bernama Din. Din ni siapa Din ni? Din ni dia orang cacat Muslimat. Cacat. Kalau kita pakai selipar di kaki, Din ni pakai selipar di tangan. Din ni yang kata Din yang duduk di Langkawi ni, dia pakai selipar di tangan. Begitu pun muslimat semayang fardu 5 waktu penuh berjemaah. Cakap berapa dia? Siapa tahu kenapa dia cakap tu. Dan dia ni muslimat bila saya sampai di Langkawi, kita tolong kita pergi dengan kapal terbang. Naik Air Asia sampai dekat Padang Maksirat tu. Turun di Padang Maksirat makan. Kebetulan pula ada 2 orang sahabat datang ambil saya. Kita nak tahu ni sama ni cerita dia ni betul ataupun tidak. Bukan nak percaya Ustaz Samsuri, kita percaya. Cuma nak buat kepastian sebagai confirmation. Kebetulan pula orang ambil saya tu dia orang Puah di Langkawi tu. Dia ada satu daerah nama Puah. Duduk-duduk je makan, dah letak lagi nasi di mulut. Dia tanya dia. Dia tu nak tanya dah. Dia kata abang ni Haji ni orang Langkawi kan? Dia tu betul. Saya memang orang Langkawi. Dia tu biasa dengar dah nama Din. Din ni dia duduk di Puah, jalan dengan tangan. Dia cacat. Muslimat, alhamdulillah kan. Cerita tu dah tipu. Ada sungguh. Dia tu betul Ustaz ada. Tapi lama dah saya dah nampak dia. Saya minta tolong dia. Dia haji boleh tak haji? Kalau haji tahu siapa-siapa boleh temukan saya dengan dia. Saya nak jumpa dia. Pasal apa dia muslimat saya nak jumpa dengan dia? Ustaz Samsuri cerita dia. Dia kuah dia yang kata Din ni dia jalan dengan tangan. Dia tak ada keluarga, dia duduk seorang diri. Saya diberitahu oleh Haji Basri tu yang ambil saya tu, dia kata Din ni ayah dia hilang di laut. Dan dia duduk seorang diri. Kadang-kadang dia bawa kayu, dia jalan, dan kadang-kadang dia dengan tapak tangan. Tapi 5 waktu semayang fardu berjemaah. Satu hari dia kuah ni nak buat satu masjid. Akhirnya penduduk di situ dia minta duit dana. Dan Ustaz Samsuri bersama Tuan Guru Haji Harudin turun buat ceramah putih padanan. Alhamdulillah akhirnya cukup boleh jalan. Muslimat Din ni nak jalan dengan tangan dia Hari orang putih padanan tu diberi berapa? Dibagi RM3,000. Dia bagi RM3,000. Duit tadi tu dia dapat daripada mana? Bukan dia minta sedekah, bukan. Duit tadi tu dia dapat daripada hasil orang beri ke dia. Pasal apa? Orang tengok keadaan dia tu, orang sedih. Jadi pilu hati orang ambil duit, orang beri dia. Bukan dia minta sedekah, dia tak pernah minta sedekah. Tapi duit tu orang beri ke dia, disimpan. Hari orang nak buat masjid dia keluar, dia bagi RM3,000. Alhamdulillah akhirnya masjid selamat dibina. Hari pertama orang nak semayang di masjid di Kuah tu. Dia ada 2 masjid di Kuah ni. Satu masjid daerah, Masjid Al-Hana. Ada kebetulan saya pula malam pertama tu berkuliah di Masjid Al-Hana di Langkawi tu, daerah Kuah. Dan insya-Allah 20 berapa bulan nanti Ustaz Azhar Idrus akan berkuliah di sana pula bulan 12 ni. Masjid Al-Hana.
Akhirnya masjid berjaya. Bukan cerita Masjid Al-Hanan, ni masjid lain pula. Akhirnya masjid selamat dibina. Hari pertama orang nak sembahyang, Allah nak awak makan. Ini cerita lama lah, cerita lama. Orang nak awak makan. Bila orang nak awak makan, muslimin-muslimat, dia tak duduk. Hak jalan dengan tangan. Dia bagi apa? Dia bagi khubak seekor. Jamu makan. Ni, nak khabar kenapa ni muslimin-muslimat? Kita tengok orang, jangan tengok dua orang saja deh. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu di sisi aku adalah orang yang takwa. Bukan orang banyak harta, muslimin-muslimat. Tak sadar kita banyak harta, tapi kita nak ada takwa, takut pada Allah Taala. Kita kata kita mulia ni bukan kerana sabit kita banyak ilmu. Muslimin-muslimat kalau ada banyak ilmu pun tapi tak takut pada Allah Taala, tak guna juga. Kita nak ilmu hak kita banyak tu biar menyebabkan kita bertambah takut pada Allah Taala. Tu tujuan dia. Bukan tujuan nak bermegah-megah, bukan tujuan kita nak merosakkan umat, bukan. Akhirnya muslimin-muslimat dia tadi bagi khubah satu ekor. Makan jamu. Hari pertama orang semayang di masjid tu. Allah yarham Haji Ismail Group. Allah yarham biasa dengar tak Ismail Group? Biasa dengar Ismail Group. Allah yarham Pak Haji Ismail. Ditunjuk ke Ustaz Samsul. Dia kata Ustaz tengok ni tu tak ada keluarga, jalan ke tapak tangan Ustaz. Tapi Ustaz hari ni kita makan jamu, dia bagi kurban. Ustaz saya tak terganggu nak makan. Muslim ada. Dan tu di antara tujuan saya di sana, nak cari ding ni. Akhirnya habis kuliah lebih kurang pukul 9 lebih sikit di Masjid Al-Hanan tu kita turun. Mari ni sahabat kita Haji Basri dia main jumpa saya. Dia kata Ustaz, minta maaf saya. Tengok Ustaz hari ni arwah tak ada. Disappointed sikit rasa. Pasal apa? Muslimin-muslimat andai kata saya berjumpa di malam tu dah, walaupun orang pandang hina dia, orang keji dia dengan sabit rupa dia tu, dan tapi muslimin-muslimat kalau saya jumpa dia dah, insya-Allah tangan dia saya cium. InsyaAllah badan ni pasti saya perlu. Pasal apa? Dia saya lagi hina daripada dia. Pasal apa? Dibuat kerana Allah Ta'ala. Hasil sumbangan dia sekarang muslimin-muslimat boleh nampak di masjid di pun. Cuba kita tanya diri kita muslimin-muslimat, apa sumbangan kita terhadap Islam? Muslimin-muslimat, cuba tanya diri kita ni, apa sumbangan kita ni? Sekiranya kita bertemu dengan Rasulullah SAW, tak kali kita sampai di pada masyarakat tu, mengaku aku Nabi-Mu, tapi mengikut dah ajaran aku. Kenapa kita nak jawab muslimin-muslimat? Kita duk kata kita Islam, kita kata kita orang beriman, tiba-tiba perjuangan Rasulullah SAW kita dah nak ikut. Nak comel dia, kita lawan. Nak comel dia, kita tentang pula. Nak comel dia, kita hina pula. Allah. Dok ikut satu hal dah, lawan pula. Lawan satu hal dah, hina pula. Allah Rabbi. Agak-agak muslimin-muslimat kat mana letak kita ni? Sekiranya perjuangan Rasulullah SAW kita tentang, kita lawan. Allah Rabbi wa na'udzubillah ya muslimin-muslimat. Patut kata takutlah pada Allah Ta'ala. Ibadat ni kita buatlah. Kadang-kadang banyak kita boleh buat, kita buat semampu yang mungkin. Ibadat sunat buat juga. Al-Quran muslimin-muslimat, cuba tanya diri kita, hari ni Al-Quran kita pegang lagi? Al-Quran kita pegang lagi hari ni? Yang kata kita ni pada masa yang sama kita duk tunjuk orang ni duk guna, orang ni duk pakai, orang ni duk guna, orang ni duk pakai. Kita duk tunjuk orang ni seolah-olah kita ni sempurna sangat dah. Seolah-olah kita ni banyak sangat dah amalan ibadat kita. Seolah-olah kita ni syurga jaminan dah bagi kita ni. Muslimin muslimat, sedangkan kita hari ni pun Al-Quran pun kita dah pegang lagi. Al-Quran di rumah kita tu, kalau minggu lepas gitu, hari ni gitulah. Tak berubah pun. Tempat duduk Al-Quran tak berubah. Kalau duduk di atas amali minggu lepas begitu, hari
Hari ni kita balik begitulah. Dah berubah pun. Nak ambil baca, nak letak atas riba, minta maaf. Muslimin muslimat, sedangkan Nabi Muhammad SAW terima Al-Quran wahyu tu. Siti Aisyah pernah cerita, Rasulullah terima wahyu ni dalam keadaan di satu malam yang cukup sejuk, keadaan hening tapi berpeluh dari Rasulullah SAW. Pernah wahyu terima, Rasulullah terima wahyu tak kala Rasulullah berada di atas kenderaan, yakni unta. Unta tadi tu sampai terduduk. Nak khabar apa? Wahyu ni bersifat berat. Muslimin muslimat, kita tak sempat tengok Rasulullah SAW belah bulan, kita tak sempat. Kita tak sempat tengok mujizat Rasulullah tubik air melalui celah-celah jari dia, kita tak sempat. Kita tak sempat nak tengok mujizat Rasulullah Isra' dan Mi'raj, daripada bumi naik sampai Sidratul Muntaha. Kita tak sempat. Tapi muslimin muslimat, kita sempat pegang satu mujizat yang besar yang berada di rumah kita, iaitu Al-Quranul Karim. Allah Rabbi. Muslimin muslimat, Al-Quran bukan sekadar kita baca. Al-Quran bukan sekadar kita nak buat pertandingan, tapi Al-Quran kita nak praktikal dalam hidup kita. Hukum di dalam tu cukup penuh. Nak jaga kita. Muslimin muslimat dia, berlaku satu tempat. Dia kata jenayah ni tak dia nak elok dah ni. Kalau dulu jenayah setakat rumah-rumah orang je, hari ni jenayah kecurian berlaku sampai dalam rumah Allah Ta'ala. Berlaku di satu surau di belah pantai timur. Satu surau, dia PA sistem, audio sistem. Ni dia nak khabar ni. Dia kata jenayah ni, jangan sampai kita tak balik pada hukum Allah Ta'ala. Orang curi hari ni, dia sampai rumah Allah Ta'ala pun dia masuk curi juga. Saya pernah berkuliah di Surau Puwaja di Gurun bulan 5 lepas. Dalam-dalam kita semayang tu, mata takak duk tengok ke kaki kipas. Tengok pada kaki kipas tu belilik ni, rantai besi. Belilik, pak kunci dengan solat. Semayang tak khusyuk dah. Nak duk tengok latar tadi tu. Habis semayang, siap salam lagu, jumpa dengan pengusi dia. Dia kata, Ustaz minta maaf nak tanya ni. Dia ni latar kipas ni apa ni? Dia keluar malam ke ni? Jalan malam ke? Itu wak Selorong. Dia wak Selorong. Tahu je. Tapi saja wak Selorong nak tengok dia lagu mana. Ni kaki kipas ni apa ni? Ikat ni dia jalan malam ke? Merempik ke malam-malam ni? Dia kata, dah Ustaz ni. Curi sah. Curi. Mana? Banyaklah Ustaz, kipas hilang ni. Hak tu tinggi atas, ni besar ni. Dia tak layak nak curi. Kalau boleh curi juga turun. Muslimin muslimat, tu imam tu tak laku. Kalau tu imam laku, boleh jual kilo. Timbang-timbang kilo. Dia ambil tu imam, ni ikat-ikat, ni tak kalori. Ni berbiar ni sekilo ni. Ya, kira langsang awak ni. Ni sampai tahap tu. Balik pada cerita tadi tu. Berlaku di Pantai Timur. Satu surau tu dia letak PA system dia dalam satu macam besi. Jari-jari besi. Dia kunci kat luar. Dan kebetulan pula PA system tu muslimin muslimat duduk di atas, duduk tempat tinggi. Payah nak ambil. Tapi dia kunci daripada luar. Masuk orang curi ni dalam surau tadi tu. Bila dia masuk muslimin muslimat, dia tengok PA system yang dia nak curi tu duduk tempat tinggi. Bila duduk tempat tinggi, dia tak boleh nak ambil. Akhirnya dah banyak muslimin muslimat, dia ambil Al-Quran, disusun. Dia ambil Al-Quran dalam almari, disusun, dijadikan tangga. Nak buka besi yang tersimpan PA system tadi. Allah Rabbi, muslimin muslimat. Akhirnya dia naik atas Al-Quran tadi, susun, dicabut, dia buang PA system tadi, dia buat lagi. Tok Bilal main cerita khabar saya. Dia kata, Ustaz, soal PA system tadi tu berapa ribu, tak pergi dah dia ambil.
Tapi ni ustaz tergamuk, ustaz dia pijak Al-Quran ustaz. Tok Bidan ambil Al-Quran dia rosak atas dada dia. Bekas kasut, bekas seluk kasut tu ada lagi di atas Al-Quran. Muslimin muslimat, tahap jenayah kita sampai tahap tu. Pasal apa? Pasal apa ni? Pasal apa? Pasal kita pun tambah hukum Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala biarkan kita ni. Kita sayang orang cubit. Ada pula seorang ustazah di Hong Kong, cerita di Hong Kong bukan di Malaysia, di Hong Kong. Dia kata dah baik potong-potong tangan orang ni, baik we pekerjaan. We kerja molek. Aku nak tanya mu pula. Agak-agak mu lah. Mu boleh tak ni? Bagi pekerja tadi tu, beri pencuri tadi kerja dengan mu. Mu kata mu nak we kerja. Agak-agak mu boleh tak we kerja dia? Ha. Jangan cakap bodoh. Ni hukum Al-Quran ni. Allah Ta'ala ni. Tolong dia muslimin muslimat. Ni bukan nak cakap politik ni. Kita fahaman politik kita dah dipaksa orang. Tapi cerita ni hak Allah dan Rasul. Mengaku orang beriman, mengaku orang Islam. Hak ni Al-Quran ni dia termasuk dalam perkara-perkara beriman. Macam mana imam nak komplit? Macam mana imam nak sempurna? Pada masa yang sama Al-Quran bertolak. Kenapa pun nak jawab depan Allah Ta'ala tadi? Bila mati? Jadi keras sikit slow balik mula. Bukan dia muslim-muslimah. Hari ni orang lawan Islam terang-terang. Bukan nusuk-nusuk tau. Cakap tulis dan suat khabar, cakap tulis masuk dalam TV, cakap dalam blog seolah-olah ni Tuhan ada ke tak ada ni mencakap gini ni. Mu ni orang Islam ke kafir ni mencakap gini ni. Allah Rabbi muslimin muslimat tolong deh. Patut kata soal apa fahaman politik muslimin muslimat, saya dah boleh paksa. Kita mana boleh paksa, boleh ragu ni. Leher baju orang nak paksa orang mana boleh. Cuma saya cakap sekarang ni Allah dan Rasul. Dan muslimin muslimat suka ni melalui iman dan ilmu kita tu, fahaman kita. Lagu mana ni aku dengan perkara-perkara beriman pada Allah dan Rasul. Muslimin muslimat takut daripada Allah Ta'ala dah. Pukul 9 lah kena berhenti dah ni. Pasal berjanji sejam je tadi. Tak marah puluk lagi dah. Ni paling nyuk-nyuk tadi ni. Ngok paling sakit. Duk makan banyak nak jadi dekat Tanjung Dawai. Dah. Mari beli mikrofon hilang sakit balik. Obat. Dah. Muslimin muslimat dia bukan daripada mari ni nak ajak muslimin muslimat sokong Allah dan Rasul. Takut pada Allah Ta'ala. Dan muslimin muslimat tak takut ke kita dah baca Al-Quran pada masa yang sama ada orang buta boleh baca Al-Quran. Cerita banyak cerita pula jadi. Tapi tak apalah, ni cerita lah. Cerita. Belum puasa bulan 6 saya dijemput di Kampung Medan, PJ. Kuliah Zuhur. On the way nak ke Shah Alam, singgah ni PJ orang minta. Start singgah kejap Kampung Medan. So Masjid Datuk Harun. Kuliah Zuhur. Bila kita duduk di atas kursi, mari satu Jumaat. Letak satu kertas. Kita tanya kenapa ni? Dia kata ustaz boleh tak tolong khabar. Kenapa? Nak minta dana, nak kutip dana untuk beli Al-Quran Braille. Al-Quran Braille. Muslimin muslimat, Al-Quran Braille ni kenapa ni? Al-Quran untuk orang buta. Nak dalam 100 naskah. Minta tolong ustaz, tolong tu dah boleh tak? Muslimin muslimat, asal-asal nak baca benda lain. Asal-asal kita nak cerita benda lain. Tapi bila bawa dah kertas tadi, kita tolong muslimin muslimat. Kita nak beri duit, kita tak ada. Akhirnya ubah tajuk kuliah kita. Jadi kenapa? Baca sebuah hadis Rasulullah. Yang hadis ni very fundamental. Hadis apa? Iza matabdu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati dia anak Adam, maka terputuslah semua perkara melainkan 3. Ambil tu sadaqatin jariyah, au ilmin yantafa'u bi, au awalin solihin yad'u lahu. Tu hak depan sekali tu. Sadaqatin jariyah. Orang kita baca dah hurai-hurai insya-Allah. Dan muslimin muslimat akhirnya berjaya dapat beli duit dana tadi
boleh beli Al-Quran free. Saya dalam pada masa yang sama duk mikir ni, la ilaha illallah, ada deh orang putih deh boleh baca Al-Quran. Kita duk tanya diri kita ni, apa kena dengan aku ni? Apa aku nak jawab dengan Allah Ta'ala ni? Allah Ta'ala bagi aku dua mata, aku dak baca Al-Quran. Sedangkan pada masa yang sama ada hamba Allah Ta'ala bermata buta boleh baca Al-Quran. La ilaha illallah. Agak-agak muslimin-muslimat nak jawab ni depan Allah Ta'ala. Agak-agak muslimin-muslimat ada dah hujah. Kalau muslimin-muslimat tak ada lagi hujah, malah ni belajar lagi. Kalau muslimin-muslimat tak membaca Al-Quran, hari ni aku tak belajar Al-Quran, tapi aku nak belajar, nak cari hujah, biar aku boleh jawab depan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tanya aku ni, bapa muda baca Al-Quran, sedangkan pada masa yang sama ada hamba aku bermata buta boleh baca Al-Quran, kita cari hujah. Kenapa jawapan kita nak jawab depan Allah Ta'ala? Cari sendiri. Kira macam mana? Kita nak kamu sibuk, kita nak kata aku ni sibuk, aku ni manager, aku sibuk, ya Allah. Dah muslimin-muslimat, Nabi Yusuf Perdana Menteri. Dah begitu pun Didam baca kitab. Kita nak gabung apa ni? Aku ni dah orang ternama, jadi Al-Quran dah baca, nak baca surat khabar je. Muslimin-muslimat, kita cari balik depan Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala tanya kita, mu ada mata, bapa budak guna nak baca Al-Quran. Muslimin-muslimat jangan kejut ada orang tak boleh baca Al-Quran. Pegang Al-Quran macam mana dia pegang surat khabar Cina. Tahu surat khabar Cina? Kita ni pegang surat khabar Cina tu, kita tahu mana kepala, mana kaki. Faham apa? Sebab apa? Kira gambar je. Sebab ada gambar, kita tahu tu mana kepala, mana kaki. Kalau tak ada gambar, kita macam jadi cerita kerambi, duk pusing tak. Nak ambil buat pergi mata, tarik pulak buat pergi bawah. Tak nampak tulisan kecil yang dia kata. Boleh pula bersudin. Sudin kata apa? Sekali syair dah. Syair kata dia. Padahal kita digekor baca tak betul lagi. Ada orang baca Al-Quran tak tahu benda ni. Nak sebut alif amzah tak tahu. Muslimat masih belum terlambat. Allah Ta'ala bagi umur kita malam ni masih belum terlambat untuk kita belajar baca Al-Quran. Kalau kita hari ni boleh makan nasi, boleh ambil nasi masuk dalam mulut kita, begitu juga dengan Al-Quran. Kita boleh ambil Al-Quran, letak atas riba kita baca. Kalau tak kita baca, kita boleh belajar Al-Quran. Muslim-muslimat, takut pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah Ta'ala. Dan muslim-muslimat, semoga berkongsian kita pada malam ni. Tak banyak pun sikit. Sikit malam ni, ambil berapa? Suntikan. Aku nak bertaubat pada Allah Ta'ala, dan nak melipat gandakan lagi amalan aku ni. Pasal aku tak mustahil aku mati tahun ni. Tak mustahil aku mati tahun ni. Dan tak mustahil juga aku mati bulan ni. Tak mustahil aku mati bulan ni. Dan tak mustahil juga aku mati minggu ni. Tak mustahil aku mati minggu ni. Dan tak mustahil juga aku mati hari ni, malam ni. Tak mustahil aku mati malam ni. Muslim-muslimat, bertaubat pada Allah Ta'ala. Saya pesan dari saya, muslim-muslimat, takut pada Allah Ta'ala dan bertaubat. Ambil perkataan saya ni. Kalau saya ni berpangkat anak bagi muslim-muslimat, ambil perkataan ni daripada anak kepada ayah dan mak ni. Kalau saya ni berpangkat adik, ambil perkataan saya ni daripada adik kepada abang ni, kepada kakak ni. Muslim-muslimat, tak lain tak bukan ada. Minta muslim-muslimat takut pada Allah Ta'ala dan bertaubat. Muslim-muslimat, ada terkasar bahasa tersilap bicara, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah panjang umur kita jumpa dalam sesi-sesi yang lain, dalam ruangan-ruangan yang lain. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk dan umum datang daripada kesilapan dan kelemahan di saya. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق